Yang jawab lisan seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Mahfuz Haji Omar Pokok Senar. Terima kasih Tuan Ketua. Pengundi Johor dah buat pilihan. Sekalung tahniah kita ucapkan. Boneka kluster Mahkamah Penjenayah dah mula dinobatkan. Bersorak-sorai tanpa batasan. Hip hip hore, soalan saya nombor 8. Panjang soalan tu. Sila Yang Berhormat Timbalan Izin Datuk Ini Ketua. Datuk Ini Ketua, kerajaan mengasaskan purata pendapatan isi rumah di bawah RMK ke-12 meningkat daripada 7,089 pada tahun 2020 kepada 10,065 pada tahun 2025, iaitu peningkatan sebanyak 7.3% setahun. Sasaran yang ditetapkan ini adalah realistik berdasarkan kepada pencapaian peningkatan purata pendapatan isi rumah bagi tempoh 2009-2019, iaitu sebanyak 7% setahun. Selain itu, sasaran yang ditetapkan juga adalah selari dengan jangkaan pertumbuhan KDNK pada harga semasa 7.4% setahun bagi tempoh RMK ke-12 dan matlamat untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dan maju. Untuk makluman anda yang berhormat, pendapatan purata isi rumah ini merujuk kepada punca pendapatan yang diperolehi dari 4 punca yang utama. Pertama, pendapatan bekerja bergaji. Kedua, pendapatan dari bekerja sendiri. Ketiga, pendapatan dari harta dan pelaburan seperti dividen. Dan keempat, penerimaan pendapatan semasa seperti kiriman dan bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan. Dalam konteks Malaysia, purata penerimaan pendapatan dalam satu isi rumah adalah sekitar 2 orang pada tahun 2019. Kerajaan yakin sasaran yang telah ditetapkan ini mampu dicapai berikutan pelbagai strategi makro yang diperkenalkan untuk memulih dan memperkukuhkan asas ekonomi. Antaranya termasuklah usaha untuk meningkatkan produktiviti, menggalakkan pelaburan berkualiti, mempercepatkan peralihan struktur ekonomi, memanfaatkan penyertaan dan rantaian nilai global dengan izin GVC dan meningkatkan bahagian pampasan pekerja CE dan memastikan kemampanan fiskal dalam jangka panjang. Selain itu, peranan sektor swasta akan terus diperkasa supaya kembali menjadi pembantu utama pertumbuhan ekonomi. Bagi memperkukuhkan peranan sektor swasta, Dasar Aspirasi Pelaburan Nasional ataupun NIA akan menjadi asas pembaruan yang komprehensif dalam semua inisiatif dan dasar berkaitan pelaburan. Melalui NIA, pendekatan yang holistik dan bersasar akan diterapkan bagi menarik lebih banyak pelaburan langsung asing serta pelaburan langsung domestik. Institusi pelaburan akan distruktur semula untuk menarik lebih banyak pelaburan berkualiti yang menggalakkan dan kerajaan juga komited untuk meningkatkan serta memperbagaikan sumber pendapatan seperti menyediakan program peningkatan pendapatan, menambah baik akses kepada keperluan asas dan juga menggalakkan keusahawanan dan pelaburan kepada portfolio penjanaan pendapatan serta akses kepada pembiayaan kewangan dan meningkatkan sistem perlindungan sosial. Ya, salah tambah. Pokok Senar. Pengundi Johor dititikkan pesan. Pecah amanah, janganlah duk heran. Biar kaya orang atasan yang di bawah ni bercakar nak Soalan. Inilah dia soalan tambahan. Sudah kalah lah. Tadi telah Soalan tambahan pada pantun. oleh Sudah kalah lah. disebut tadi bahawa antara punca pendapatan kepada isi rumah ni ialah gaji, ya, gaji. Baik, saya nak sentuh soal gaji. Sebab untuk nak capai 10,000 sebulan pada 2025 nanti,
sudah tentu memerlukan kepada gaji isi rumah. Gaji setiap isi rumah itu kalau 4 orang bekerja, dia kena gaji 2,500 baru boleh. Sedangkan dalam sektor awam sekarang ini, ada di peringkat N11, gaji dia mula 1,352. 1,352. Kalau dicampur dengan pembantu awam gaji 1,218. Kalau dicampur dengan imbuhan tetap perkhidmatan awam RM95, imbuhan tetap perumahan RM300, bantuan sara hidup RM250, dia masih di bawah PJK, di bawah paras pendapatan garis kemiskinan. Macam mana kalau 4 orang? Tadi dikatakan 2 orang isi rumah. Kalau 2 orang isi rumah, saya fikir bukan 2,500, lebih lagi daripada 2,500. Baru nak boleh capai 10,000 sebulan. Ini saya ambil kira kalau 4 orang isi rumah bekerja, dia kena 2,500. Jadi, apakah kerajaan bersedia untuk menyemak semula tangga gaji? Tangga gaji dalam perkhidmatan awam yang sudah 20 tahun tidak pernah disemak. Untuk nak capai 10,000 sebulan. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Berkesena. Soalan dia panjang lah, saya tak tahu jawab yang mana satu. Tapi saya cuba pecahkan soalan itu kepada beberapa isu yang saya percaya yang Berhormat cuba highlightkan dalam soalan ini, iaitu apakah sasaran pendapatan isi rumah RM10,000 itu boleh dicapai pada tahun 2025. Benar, saya setuju dengan apa yang Berhormat sebutkan. Kalau nak dikira pendapatan itu secara sempurnanya, sekurang-kurangnya isi rumah itu mesti mempunyai pendapatan RM2,500. Tapi dalam mengira pendapatan ini, itu sebab diambil kira bahawa ini dibuat berdasarkan survey pada tahun 2019, iaitu 2 orang isi rumah itu yang bekerja. Dalam pengiraan average keluarga 4 orang, 2 orang bekerja, dan sumber pendapatan itu ada 4. Jadi survey 2019 menunjukkan bahawa isi rumah mempunyai pendapatan sekurang-kurangnya RM2,000. Jadi kalau 2 dah RM4,000 kan. Dan dicampur dengan sumber-sumber seperti pelaburan, average pelaburan, dan juga sumber seperti sewa rumah dan juga lain-lain bantuan yang diberikan oleh kerajaan seperti bantuan prihatin, bantuan keluarga Malaysia dan BRIM misalnya, menjadikan gaji 1,200 nak melabur lagi. Ialah, ini kadang-kadang yang 1,200 yang duduk di kampung pun ada juga aset-aset dan sumber-sumber ya. Kalau sekurang-kurangnya mereka menanam sayur pun dia ada sebagai nilai tambah. Ya, saya mahu. Nak kerja masa mana nak tanam sayur? Yalah, ada masa-masa lapang tu kan. Jadi kalau yang duduk di bandar, kerajaan sentiasa prihatin untuk memberikan bantuan kepada mereka kan. Jadi ini bukan kita membuat andaian semata-mata, tetapi asas kepada andaian itu berdasarkan survei yang dibuat pada tahun 2019. Inilah hakikatnya. Jadi, dan ini juga disandarkan kepada peningkatan pertumbuhan nilai harga semasa pada tahun 2019, iaitu sebanyak 7.4%. Dan ini dibuat dengan tidak mengambil kira kadar inflasi semasa lah. Jadi itu jawapan kepada soalan Yang Berhormat. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat